Awal daripada kumpulan kami akan dimulakan dengan pengenalan. Kita akan mulakan dengan pengenalan terlebih dahulu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2005, keterampilan merujuk kepada kecekapan atau kemampuan seseorang individu, manakala berbahasa pula merujuk kepada mempunyai bahasa, menggunakan bahasa, dan bertutur dalam sesuatu bahasa. Maka, keterampilan berbahasa didefinisikan sebagai kemampuan seseorang individu untuk menggunakan bahasa dengan baik, berkesan, dan berhema. Ini bermakna setiap individu mempunyai kebolehan dan kecekapan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Bahasa adalah medium penting untuk menyampaikan maklumat, meluahkan perasaan dan melaksanakan tugas-tugas intelek. Itulah menurut Hartman dan Stock pada 1976. Oleh itu, sangat penting bagi setiap individu untuk meningkatkan kemahiran berbahasa mereka jika mereka ingin berjaya dalam semua aspek kehidupan. Topik pembentangan yang kedua ialah halangan dalam komunikasi. Antara halangan berkomunikasi dalam keterampilan berbahasa ialah: yang pertama, maklum balas. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, maklum balas didefinisikan sebagai respon maklumat yang diterima kembali sebagai bukti menjawab persoalan atau soal selidik, sama ada disebabkan keputusan atau reaksi. Maklum balas terdiri daripada reaksi yang ditunjukkan oleh penerima maklumat kepada pengirim maklumat. Maklum balas dalam komunikasi boleh terdiri daripada dua, iaitu maklum balas pasif dan juga maklum balas agresif. Maklum balas pasif melibatkan tindakan penerima maklumat menyoal soalan kepada pengirim, manakala maklum balas agresif melibatkan tindakan luar kawal yang ditunjukkan oleh penerima maklumat, misalnya memberontak. Selain itu, maklum balas boleh dalam bentuk lisan dan bukan lisan. Maklum balas lisan adalah soalan yang diajukan oleh penerima mesej secara terus melalui percakapan. Manakala, maklum balas bukan lisan boleh dalam bentuk tulisan, iaitu memberi maklum balas melalui pautan Google Form. Maklum balas ini sangat penting kerana sekiranya tiada maklum balas daripada pendengar kepada penyampai, penyampai tidak mengetahui sama ada pendengar memahami atau tidak perkara yang telah disampaikan. Perkara ini menyebabkan keberkesanan mesej dan kelangsungan komunikasi terganggu. Baiklah, halangan seterusnya ialah komunikasi sehala. Dalam dunia globalisasi hari ini, pembangunan komunikasi adalah penting untuk melengkapkan semua kehidupan manusia. Melalui komunikasi yang berkesan, maklumat dapat dikongsi dan disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Komunikasi dalam masyarakat terdiri daripada pelbagai cara. Misalnya, komunikasi sehala, dua hala, kumpulan kecil atau komunikasi awam. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat, komunikasi dapat ditakrifkan sebagai perhubungan secara langsung atau tidak langsung, iaitu menggunakan kiriman surat, radio, telefon dan sebagainya. Medium komunikasi jenis ini dapat digunakan untuk mengadakan perbincangan, berbual atau bertukar-tukar pendapat. Berdasarkan definisi yang telah dinyatakan, kita dapat mengetahui bahawa komunikasi ialah proses untuk mempengaruhi tingkah laku dan emosi orang lain dengan cara menyampaikan maklumat secara lisan atau bukan lisan. Kita perlulah bijak menyesuaikan diri dengan orang lain untuk memperoleh komunikasi yang berkesan dan mendapat maklumat penting melalui interaksi yang berlaku. Oleh itu, sangat penting untuk kita mematuhi norma, peraturan dan amalan komunikasi untuk membina hubungan dua hala dengan orang yang akan menerima mesej. Walau bagaimanapun, komunikasi
Komunikasi secara sehala merupakan salah satu halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Komunikasi sehala ialah satu bentuk komunikasi yang melibatkan penyampai menghantar mesej tanpa mengharapkan sebarang maklum balas daripada penerima. Komunikasi jenis ini dikatakan kurang efektif kerana boleh menyebabkan tindakan langsung tanpa sebarang respon atau pengesahan. Jelaslah bahawa komunikasi sehala merupakan salah satu penghalang dalam proses komunikasi kerana menyukarkan pendengar untuk memahami dan mendapatkan maklumat yang diingini. Halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa yang ketiga ialah gangguan saraf penerima. Saraf adalah sistem kompleks yang membantu mengawal dan menyelaraskan semua aktiviti badan kita. Saraf menghantar maklumat ke seluruh badan dan ia juga menyediakan laluan untuk proses impal saraf elektrokimia. Sekiranya seseorang itu mengalami masalah saraf, iaitu masalah neuron pada saraf otaknya, maka individu tersebut akan mengalami kesukaran untuk menerima maklumat yang menyebabkan individu tersebut tidak dapat memproses atau mentafsir maklumat di dalam otaknya. Ini seterusnya boleh menyebabkan individu tersebut gagal untuk berfikir dengan jelas. Sebarang mesej yang disampaikan tidak dapat diterima dan komunikasi antara individu dengan dunia luar menjadi sukar. Halangan komunikasi yang keempat ialah penyampaian menerusi saluran kedua. Penyampaian menerusi saluran kedua merujuk kepada proses penyaluran maklumat yang melibatkan orang tengah dan tidak disampaikan serta-merta kepada penerima maklumat. Penyampaian kaedah ini dikatakan kurang efisien kerana mempunyai risiko kececeran maklumat atau perkara yang disampaikan. Perkara ini terjadi demikian kerana kemungkinan orang tengah yang menjadi saluran penyampaian kurang memahami maklumat yang disampaikan oleh pencipta maklumat. Selain itu, penyampaian yang melibatkan saluran kedua juga mengambil masa yang lama kerana maklumat yang ingin disampaikan oleh pencipta mesej akan lambat diketahui oleh penerima akhir. Misalnya, guru yang memberi arahan kepada ketua kelas untuk menyampaikan mesej kepada rakan sekelasnya. Kemungkinan maklumat yang disampaikan kurang tepat kerana terdapat sesetengah maklumat yang diterima kurang difahami. Lebih-lebih lagi murid sekolah rendah. Di samping itu, gangguan emosi juga dapat mempengaruhi keterampilan berbahasa seseorang individu. Perkara ini dikatakan demikian kerana emosi yang tidak stabil menyebabkan penyampai tidak dapat menyampaikan mesej dengan berkesan. Contohnya, apabila seseorang itu marah, kemungkinan besar mereka akan bercakap dengan menggunakan nada suara yang tinggi dan menunjukkan mimik muka yang kurang menyenangkan. Kesukaran mengawal emosi juga boleh menyukarkan seseorang individu untuk menyampaikan maklumat dengan tepat sekaligus memberi kesan negatif kepada emosi individu yang menerima mesej atau terlibat dalam interaksi. Misalnya, penceramah yang sedang dalam perasaan marah akan menyampaikan ceramah dengan mimik muka dan bahasa badan yang dapat menunjukkan bahawa mereka tidak dapat mengawal perasaan mereka. Selain itu, gangguan emosi ini juga boleh berlaku dalam kalangan pendengar. Hal ini dikatakan demikian kerana penerima akan memahami mesej berdasarkan perasaan, keperluan dan kehendaknya. Sebagai contoh, pendengar yang berasa tertekan semasa mendengar ceramah tidak berupaya menerima maklumat dan menyimpulkan segala maklumat yang didengar semasa dalam perasaan marah. Sekiranya individu menerima mesej berdasarkan emosi, maka pengirim tidak akan menerima maklum balas daripada pendengar selepas penerima mengemukakan pendapatnya. Perkara ini boleh menyebabkan komunikasi terganggu dan tidak berkesan. Halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa yang terakhir adalah gangguan luaran.
Gangguan luaran ialah gangguan yang dikesan secara fizikal seperti bunyi yang kuat menghalang penerima daripada mendengar dengan jelas. Gangguan luaran berlaku apabila gangguan yang berpunca daripada persekitaran atau keadaan sekeliling seperti ketika pensyarah mengajar pelajar di dewan kuliah dan gangguan kenderaan dari luar menghalang pensyarah daripada menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan. Ini akan mengganggu tumpuan pelajar terhadap mesej yang ingin disampaikan oleh pensyarah. Jenis gangguan luaran termasuk bunyi bising, objek fizikal, jarak lokasi, kerosakan peralatan dan persekitaran atau suasana yang tidak selesa. Topik pembentangan yang terakhir ialah isu dalam keterampilan berbahasa. Isu pertama dalam keterampilan berbahasa ialah isu bahasa. Isu bahasa dalam keterampilan berbahasa dapat dikaitkan dengan kesantunan dalam berbahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana isu bahasa yang wujud dalam komunikasi berkait rapat dengan penggunaan bahasa yang kurang sesuai dan tidak sopan semasa berkomunikasi. Penggunaan bahasa yang sopan dan sesuai sangat penting semasa kita berkomunikasi, sama ada dalam komunikasi formal atau komunikasi tidak formal. Menurut Asma Haji Omar, 1996, kesantunan berbahasa ditarifkan sebagai penggunaan bahasa sehari-hari yang tidak menimbulkan kegusaran, kemarahan dan rasa tersinggung daripada pihak pendengar. Antara isu yang wujud dari aspek bahasa ialah penggunaan bahasa yang kesat. Penggunaan bahasa yang kesat dalam masyarakat Malaysia dapat kita lihat dan dengar dalam komunikasi seharian. Ramai masyarakat Malaysia yang cenderung menggunakan bahasa yang kesat dan tidak sopan semasa berkomunikasi. Selain itu, terdapat juga isu penggunaan laras bahasa yang tidak sesuai berdasarkan latar belakang audiens. Penggunaan laras bahasa yang sesuai semasa berucap sangat penting bagi memudahkan audiens memahami perkara yang dibincangkan atau disampaikan. Di samping itu, terdapat juga halangan semantik semasa sedang berkomunikasi. Masalah semantik merujuk kepada interpretasi atau cara seseorang individu menterjemahkan sesuatu makna. Perkara ini berkait langsung dengan perbezaan budaya dan juga kefahaman yang boleh menjurus kepada ketidakselesaan pendengar. Perbezaan ini boleh terdiri daripada dialek atau bahasa ibunda. Seterusnya, isu penggunaan bahasa rojak. Penggunaan bahasa rojak semakin berleluasa kerana berlakunya percampuran kod bahasa. Penggunaan bahasa rojak ini kita dapat lihat dalam media sosial maupun komunikasi fizikal. Isu keterampilan berbahasa yang kedua ialah isu budaya. Istilah budaya berasal daripada perkataan Sanskrit iaitu budaya yang bermaksud kuasa untuk membentuk dan mengekalkan idea, kebijaksanaan, wawasan dan pengetahuan tentang diri sendiri. Sejajar dengan peredaran zaman, istilah ini telah digunakan secara meluas untuk menggambarkan keseluruhan pengalaman manusia sama ada perkara yang dipelajari atau tidak dipelajari. Perkara ini tidak hanya termasuk dari aspek persekitaran fizikal kita sahaja, tetapi turut merangkumi nilai dan kepercayaan yang kita anuti, tradisi yang kita pegang, dan ekspresi seni dan kreativiti yang kita nikmati. Kepelbagaian budaya di Malaysia telah wujud sekian lama. Tabiat dan kemahiran bahasa budaya seseorang individu diserapkan dalam kehidupan seharian. Perkara ini dapat dilihat dalam penggunaan bahasa yang bercampur adu, iaitu "You nak gimana hari ni?" Dalam bahasa yang tepat, ayat ini berbunyi seperti "Anda nak ke mana hari ini?" Penggunaan bahasa seperti ini juga dipanggil sebagai bahasa rojak. Situasi ini sedikit sebanyak mewujudkan kesukaran dalam menguasai keterampilan berbahasa Melayu kerana
kerana sesetengah penutur bercakap menggunakan bahasa rojak. Tambahan pula, komunikasi silang budaya juga telah menjadi isu keterampilan berbahasa. Komunikasi silang budaya melibatkan pemahaman norma dan amalan budaya yang berbeza supaya hubungan yang baik dapat dibina dan konflik dapat dielakkan. Pemahaman terhadap norma dan budaya sangat penting untuk mewujudkan proses komunikasi yang efektif semasa berkomunikasi dengan individu yang berasal dari latar belakang yang berbeza, terutamanya apabila hidup dalam masyarakat berbilang budaya. Sesetengah komuniti yang tinggal bersama dalam pelbagai kaum dan budaya yang berbeza dapat menyebabkan mereka sukar untuk bergaul dengan orang lain. Situasi ini boleh menyebabkan berlakunya konflik kerana individu yang berasal dari latar belakang yang berbeza mungkin mempunyai tanggapan yang berbeza tentang cara interaksi yang harus dijalankan. Oleh itu, bagi memudahkan interaksi antara masyarakat di Malaysia, isu budaya perlu dielakkan daripada berlaku. Isu keterampilan berbahasa yang terakhir ialah isu sosial media. Media sosial memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat kerana hampir setiap orang mempunyai akaun media sosial mereka sendiri yang boleh mempengaruhi cara masyarakat bercakap. Penggunaan bahasa rojak semakin ketara terutama dalam kalangan remaja kerana mereka bebas meneroka dan menggunakan bahasa lain di internet. Hal ini telah membawa kepada lahirnya bahasa rojak. Hal ini dapat dibuktikan melalui pelbagai platform media sosial seperti Twitter, iaitu penggunaan banyak mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa asing seperti bahasa Inggeris dan sebagainya. Ini akan menyebabkan penguasaan generasi akan datang dalam berbahasa Melayu semakin berkurangan. Seterusnya, kami akan merumuskan semua perkara yang telah kami bentangkan pada hari ini. Kesimpulannya, menerusi perkongsian kami sebentar tadi, kita dapat ketahui bahawa untuk menjadi seseorang yang memiliki keterampilan berbahasa yang tinggi adalah sangat mudah, iaitu dengan menangani setiap halangan atau masalah yang telah dinyatakan agar tidak menjadi isu kepada kita. Oleh itu, jelaslah bahawa setiap individu harus peka dengan isu bahasa semasa agar tidak berleluasa dan melahirkan lebih ramai individu yang mampu membuat keputusan yang baik. Berikut merupakan senarai rujukan yang telah kami gunakan. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.